2012 ni dia akan bermula pada 27 November hingga 1 Disember. Dan ini perhimpunan agung yang dimestikan oleh kerana mengikut Registrar of Society dan juga Perlembagaan UMNO. Kita akan mula dengan satu himpunan Barisan Satu Malaysia, iaitu satu himpunan yang akan diadakan pada 24 hari bulan, hari Sabtu dekat Dewan Tun Abdul Razak. Seperti yang telah kita lakukan selama 3 tahun yang lepas, kita juga akan adakan forum antarabangsa. Tajuk forum kali ini, The Conflict and Conciliation in the People's Politics, Looking Back or Looking Forward. Ini akan berlangsung pada 26 hingga 27 November. Ucap utama akan diberi oleh Presiden Parti dan Perdana Menteri. Penutup akan dilaksanakan oleh Timbalan Perdana Menteri dan juga Timbalan Presiden UMNO. Forum ini kita lakukan kerana kita telah jemput banyak parti-parti luar negara. Jadi selama 2 tahun yang lepas kita telah ambil peluang untuk mereka selain daripada datang untuk hadirkan diri untuk menyaksikan perasmian Perhimpunan Agung UMNO, mereka juga boleh duduk bersama-sama dalam satu forum di mana mereka boleh ceritakan keadaan politik negara masing-masing, dunia, dan juga bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar pemikiran bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah-masalah politik dalam sesuatu kawasan dan sebagainya. Kelab UMNO luar negara pun kita jemput seperti biasa, dan program dia akan bermula pada 23 November. 23 November, 24 November ini akan dilakukan oleh Kelab UMNO luar negara. Seperti biasa, pada tahun lepas, taklimat Presiden juga akan kita adakan pada 27 hari bulan, jam 3 petang. Dan kita arahkan supaya yang hadir taklimat Presiden itu menggunakan t-shirt ataupun baju ulang tahun UMNO yang ke-66. Kerana walaupun Perhimpunan Agung ini tidak mempunyai tema, tetapi apa yang kita hendak lakukan sebagai komponen Barisan Nasional, yang seperti telah kita dapat lihat apa yang berlaku di mesyuarat Perhimpunan Agung Pergerakan dan juga Perhimpunan Agung MCA, dia semua arah kepada, dan seperti biasa perwakilan juga akan mulai daftar di 27 bulan, dan pada 27 bulan malam tersebut kita adakan perasmian serentak Pergerakan Wanita Pemuda Puteri yang akan dilakukan di Dewan Merdeka oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden Parti dan juga Timbalan Perdana Menteri. 28 hari bulan, dan malam 27 hari bulan itu kita akan adakan mesyuarat Majlis Tertinggi Khas. Kerana selepas dah 28 hari bulan itu kita akan adakan mesyuarat Agung Khas, kerana kita hantar kita punya wakil MT 3 orang kepada SAYAP, dan mereka akan laporkan apa berlaku dalam persidangan perwakilan SAYAP, ketiga-tiga SAYAP tersebut. Itu akan berlaku pada 28 hari bulan, malam 8 malam lah. Lepas tu perhimpunan akan Agung proper akan mulai pada 29 hari bulan, Khamis. Lepas tu 30 hari bulan Jumaat, dan berakhir pada 29 pada 1 hari bulan dia akan akhir. Dan kita juga seperti biasa ada tawarkan gerai jualan di ruang lega Aras 3, 2 untuk peniaga-peniaga yang ingin mempamerkan ataupun berniaga di waktu jawatan kuasa usul yang telah kita putuskan, iaitu usul ucapan dasar Presiden, usul ekonomi, usul agama dan pendidikan. Ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Hishamuddin selaku pengerusi usul. Dia akan berbincang, dan ini pembahas akan diminta bahas usul-usul yang telah ditetapkan.
Hanya kita nak mengingatkan kepada pembahas bahawa supaya mereka bahas dengan mempunyai fakta dan juga mesti bertumaninah dan jangan kita menyinggung. Persediaan kira sampai setakat ni memang berjalan dengan dia dah komplit dah. Persediaan masih berjalan dan kita sedang membuat persiapan yang tertentu, persiapan akhir dalam segi keselamatan dan sebagainya. Maklumlah macam-macam boleh berlaku. Jadi kita terpaksa mengambil satu kaedah di mana kita nak membendung supaya perkara-perkara yang tidak disenangi berlaku. Jadi ini yang sedang kita pantau. Kalau kita tengok masa perhimpunan gerakan atau MCA ni, dia orang mempunyai satu macam fokus selain daripada pilihan raya, dia ada satu fokus isu. Contohnya MCA dia terlalu menjurus kepada hudud ke apa. So dalam dia hudud, you kena faham hudud MCA ketengahkan dia tak nak hudud PAS. Okay, this is okay. Okay. So persoalan dia adakah UMNO juga kita percaya bahawa bila ucapan dasar yang akan diutarakan oleh Presiden, kebanyakannya akan berkisar kepada ucapan dasar. Dan saya berkeyakinan ucapan dasar kali ini pun untuk kesiapsiagaan untuk menghadapi pilihan raya dan juga untuk mementingkan parti daripada kepentingan individu. Dan selain daripada itu, kita mesti bersatu untuk mencapai kejayaan. Kita percaya bahawa kalau kita tidak ada masalah dalaman Barisan Nasional itu sendiri, sudah pasti pihak lawan tidak dapat menembusi batas atau menembusi kawasan-kawasan kita, kerana kita mempunyai organisasi yang mempunyai struktur dan struktur kita kuat. Hanya yang akan meruntuhkan struktur ini ialah orang-orang dalam sendiri. Jadi saya berkeyakinan bahawa kita minta supaya semua terimalah, nak jadi calon pun kita terima hakikat bahawa kalau calon yang kita nak ketengahkan adalah calon yang dikendaki oleh rakyat. Jadi bila calon yang nak kendaki oleh rakyat, kita mesti tahu bahawa adakah diri kita ini rakyat hendak kita mewakili mereka. Jadi ini yang kita akan dilakukan sama sekali untuk memperbaharui mungkin. Dia bai'ah ke tak bai'ah, dia penting ni rambut sama hitam, mati lain-lain. Dia apa niat kita lah. Kalau niat kita untuk kebaikan, kalau kita tahu perjuangan parti, dan parti ni Barisan Nasional parti berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Pokoknya yang kita sendiri sebagai ahli mesti tahu perjuangan parti lah. Sebagai saya sebut tadi, dia sebuah parti yang berbilang kaum, berbilang bangsa, dan kejayaan yang kita capai hari ini ialah kerana bersatu dalam pelbagaian. Kalau kita tak bersatu dalam pelbagaian, kita akan menghadapi masalah. Malaysia dah jadi negara seperti ini, di mana dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Jadi kita mesti hidup dalam satu keadaan di mana kita mesti faham antara satu sama lain. Itu yang ditekankan, kita mesti juga menjadi manusia yang mempunyai kefahaman moderation. Ini yang kita perlu untuk pastikan negara kita ini capai kejayaan. Okey. Okey, Datuk Seri, kan semasa bahas tu kita ada tema-temanya, tapi adakah perwakilan ni dia bebas untuk sentuh apa-apa saja isu berkaitan? Dia boleh bebas, dia boleh sentuh dalam isu yang dia bincang, dalam isu ucapan dasar, dia boleh tersentuh agama, ekonomi dan juga pendidikan. Hanya kita tak nak dia tersentuh perkara yang akan menyinggung perasaan orang Melayu sendiri, perasaan bangsa lain sendiri. Sentuh apa benda, kita tak melarang. Itu pasal jawatan kuasa usul, dia akan berbincang dengan mereka dan kita akan beri satu panduan lah. Kerana kadang-kadang orang dapat mikrofon ni dia gairah kan. Dan kita juga minta bahawa jangan terlalu nak menonjolkan diri lah. Kadang-kadang ada lagi sini dia pula ada satu sifat nak menundukkan diri.
Ini masalah juga lah. Tapi kita akan cuba bendung lah. Datuk Seri, saya tertarik tadi Datuk Seri ada kata UMNO mungkin akan runtuh kalau struktur dalaman dia tidak solid. Jadi mungkin Datuk Seri dah rasakan setakat ini dalam menuju PRU yang orang kata ibu segala pilihan raya tu, solid ke UMNO sekarang? Kita sedang membuat berbagai-bagai perubahan seperti apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti. Dalam segi pemilihan pun kita dah ubah. Political transformation kita buat. Sekarang ni kita benarkan setiausaha bahagian hadir tanpa dipilih. Lepas tu kita juga akan buat pemilihan secara bukan lagi yang hadir untuk Perhimpunan Agung, tapi dipilih dari peringkat akar umbi. Presiden dan Majlis Tertinggi akan dipilih oleh lebih daripada 140,000 orang. Ini yang telah kita lakukan. Masalah parti sedang hadapi adalah masalah persepsi. Di mana lepas kita menang 2004, barangkali kita alpa, kita lupa dan sebagainya, pihak pembangkang berjaya untuk melabelkan parti UMNO ini sebagai parti kronisme, parti elitis, parti korup, parti macam-macam lah. Jadi ini perkara yang sedang saya selaku Setiausaha Agung dan Presiden Majlis Tertinggi sedang cuba untuk memperbaiki ataupun membetulkan persepsi-persepsi yang telah disebut oleh pihak lawan. Masalah kita, lawan kita adalah orang kita dulu. Ini lagi satu masalah. Jadi bila orang kita dulu, orang yang kecewa, dah kecewa tak apa juga. Mereka semua angkuh hati. PAS pun serpihan UMNO, keadilan pun serpihan UMNO. Jadi orang ni semua angkuh hati. Dia bila angkuh hati susah kita nak perbaiki. Kalau dia masih sakit hati ke, dengki hati ke, iri hati ke, masih kita boleh bercakap. Dia dah angkuh hati. Kalau laki-laki dengan perempuan, kalau perempuan angkuh, laki-laki angkuh, dia boleh ke arah perceraian. Ini yang berlaku. Jadi ini yang paling susah. Jadi kita cuba. Sekarang ni kita cuba masih lagi dalam tahap pemulihan untuk memperbetulkan keadaan. Ialah memanglah kita ada yang kata ada setengah-setengah daripada bahagian UMNO ni dia warlords. Warlords ke, tak warlords ke, tetapi yang penting walaupun mereka warlord pun, kalau dia melaksanakan amanah parti di peringkat akar umbi dan menjalankan tugasan-tugasan parti untuk kebaikan parti di akar umbi, biarlah cara dia. Tak pun tak guna kita nak mengacau, tapi melainkan dia gunakan jawatan ini untuk kepentingan dan untuk merosakkan parti. Yang penting di pejabat ni, termasuk diri saya dan saya berkeyakinan Presiden pun sama, kita tidak rela melihat bahawa ahli parti atau kepimpinan dalam parti di semua peringkat merosakkan parti ini. Kerana parti ini sebuah parti yang telah ditinggalkan kepada kita oleh datuk nenek moyang kita, yang mempunyai landasan dan kita tahu hala tuju. Ke mana kita nak capai, apa kita nak capai, apa matlamat, semua ada. Jadi takkan dah kerana segelintir manusia ini kita tak buang apa yang telah kita ditinggalkan oleh datuk nenek moyang kita. Yang kecewa, yang keluar daripada parti, kita tahu bahawa semua kecewa, tak berjaya dalam parti. Bila tak berjaya dalam parti, keluar nak jadi ketua bahagian, nak jadi presiden parti, nak jadi ketua pemuda. Dia dah tak berjaya dalam UMNO. Cuba dia fikirkan kenapa dia tak berjaya dalam UMNO. Mesti ada sebab. Jangan menunding jari mengatakan mereka ini disekat, ditekan. Memang ada, tetapi kita tahu cara. Macam saya sendiri mengambil saya sebagai satu contoh. Saya dulu tanding ketua pemuda UMNO bahagian, menang 1 undi, 5 calon, ranjau sepanjang jalan. Tapi saya tak ada masalah. Saya laksanakan tanggungjawab. Saya saudara pun tahu saya seorang ahli perniagaan yang berjaya, tapi oleh kerana parti dan oleh ketentuan Allah SWT, saya jadi macam ni. Tapi nak buat macam mana? You can take me as a good example.
Saya tak ada kecewa. Sekejap dalam kerajaan, kabinet, sekejap kena buang kabinet. Sekejap setiausaha dalam ibu pejabat, sekejap kena buang. Macam-macam saya dugaan yang telah berlaku pada diri saya. Tapi yang penting saya percaya kepada perjuangan UMNO. Itu yang penting. Untuk kebaikan orang Melayu, negara, agama dan juga bangsa lain. Kita juga jangan lupa, saya selalu tekankan kepada bila saya bertemu dengan ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi, saya selalu tekankan bahawa UMNO ni merupakan payung bukan saja untuk orang Melayu tetapi untuk seluruh masyarakat Malaysia. Tak kira apa kaum, tak kira apa bangsa. Dan dia pun kalau orang ada baru-baru ni saya bertemu dengan anak muda universiti student yang bakal keluar last tahun penghabisan. Kita berdialog. Saya kata tak guna kita monolog. Saya cakap lebih barangkali 15 minit dah sampai, lepas tu kita dialog. Dan bila kita dialog, kita berbincang. Dan bila kita terangkan kepada mereka, kerana mereka ni kadang-kala terlalu saya pun student kan. We are all dulu cara kita ialah we are all anti establishment, tapi kita ada limit. Saya kata saya pun student, we all anti establishment, tapi all of us got limit. Dan kita tahu waktu saya berbincang ni, saya tanya 400 lebih orang, saya tanya dalam dewan ni, tengok berapa orang Melayu, berapa orang Cina, berapa orang India. Student Cina dengan India tak ramai, ada tapi tak ramai. Majoriti 90% Melayu. Saya tanya dengan mereka, kali ini waktu kita belajar. Why waste time on demonstration? Why waste time talking about politics? Why? Lepas tu dia tanya berkenaan dengan kesaksamaan. Saya beritahu, okay, minta maaf lah pada student Cina dengan India. I'm talking to my Malay student. Kalau tak ada kena dasar kerajaan ini, 90% of you, if you follow merit, won't be inside the university. So cakap. Besok you dah keluar, you maki kerajaan. You fikir, tiap-tiap kita ni ada sejarah. Kita kena kembali semula, ingat dulu siapa kita, apa kita, dan sekarang ni ke mana kita, dan nak kebawa ke mana kita. Inilah masalah. Kita kena, kalau tak address, then we have problem. So hari ni dia faham. Dia faham kita terpaksa lah. Macam saya rambut daripada putih jadi saya buat hitam ni kerana bukan anak muda lah. Dia perli dia. Dia kata apa ni, Datuk ni pakai tong semua boleh. Everything you okay with us. Satu je tu, you nampak tua rambut putih. Aku cat besok aku pergi. Oh, terkejut. Dia terkejut. Jadi inilah perkara yang patut kita atasi. Adalah yang cakap pemimpin tak buat pemimpin baru, tak ada pemimpin, semua pemimpin lama. Saya daripada kilang pemuda. Saya masuk UMNO 1969. Okay. 69 hingga sekarang berapa tahun. Dan saya tak ada kejar jawatan. Saya bertanding hanya sekali, ketua muda tu sekali, lepas tak bertanding. Saya tunggu, walaupun boleh pertandingan, saya tunggu tak lawar, ketua bahagian tunggu, ketua bahagian dah tandak beri kepada saya, timbalan beri kepada saya, tak ada masalah. Itu cara patut kita lakukan kerana kita sayang pada parti. Jadi janganlah kalau kita tak ada jawatan, kita kecewa dan kita jadi di dalam we presume that parti ini, dalam parti ini kita boleh dapat semua. No. Ini parti pertubuhan siasah. We never promise richness, you know. Inilah kita kena tekan. Kita bukan menjanjikan untuk individu. Tak. Kita janji untuk kepentingan rakyat. Bukan janji untuk individu. Tapi perception yang diterima, barangkali pembawakan orang UMNO tu sendiri salah lah. Jadi itu kita minta dia buat perubahan-perubahan yang tertentu. Jadi inilah masalah yang kita, kekangan yang kita ada lah. Terpaksa saya pening sebenarnya, bukan mudah sebab kita berhadapan dengan manusia yang punya nafsu, manusia yang punya ego, manusia yang paling teruk sekali seperti saya sebutlah
Yang hati tu, kalau hati dia tak betul, susah. Dekat mana manusia-manusia yang macam tu memberi maknanya Kepada kesan guru kepada UMNO? Ya, kita ada 3.5 juta ahli, 20 lebih ribu bahagian, 191 20 lebih ribu cawangan, 191 bahagian. You just imagine. You boleh ambil dia sebagai satu kaedah kalau you buat penyelidikan. You boleh bawa ni daripada 3.8 juta ni, kata you ambil setengah daripada 3.8 juta ni, you can do postmortem of the society thinking of the Malay society thinking of Malaysia actually. Tough, very tough. Bukan senang nak jaga semua Bukan senang. Ya macam sekarang ni, apa kita buat, pemangkang kata salah, semua salah. Padahal waktu dia dalam dengan kerajaan, apa yang salah? Kita perbaikilah. Saya tak kata kita ni we are a perfect government, you know. 55 tahun sebagai kerajaan. Parti yang ada ni, parti ni lebih tua daripada kerajaan yang ada, kerana kita 66 tahun. Jadi dia lebih tua daripada kerajaan yang ada. Dan dia memang ada kesilapan yang dibuat. Tapi kita dapat lihat bahawa pemimpin baru kita, Sri Najib ni nak buat perubahan. Dia nak buat macam-macam perubahan, dan dia nak bergerak ke hadapan, move forward, you see. So we want to move forward. We don't want to go backward. Bagi dia peluang. Macam saya gembira Obama menang, kerana at least the first 4 years maybe people say that he does not have done much, but give him the last 4 years lah to complete whatever he has promised us, or he has promised. Okay? Dato' Sri, Ada banyak soalan. okey, dengan perubahan transformasi yang dibawa ni, macam mana penerimaan, especially dari segi golongan muda, sama ada dalam parti atau luar parti, dan macam mana dia efek kepada anggota? Saya 20 lebih peratus, 30 lebih peratus barangkali pengundi sana ni lebih. Pengundi saya Putrajaya, saya ingat dekat 40% pengundi muda. Semua sayang pada saya. Tak ada masalah. Dia macam mana kita adaptasi kita, bagaimana kita engage mereka, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah mereka. Dan saya selalu sebut kepada anak-anak muda, janganlah jadi anak-anak muda di mana kita baru mulai bekerja, akhir ni anak-anak muda ni akan menjadi anak-anak muda yang berhutang sepanjang hayat. Jangan. Hidup kalau hidup dalam within your means lah, you know. Berapa gaji you belanjalah, dan you got to learn how to save, you know, and you got to learn how to tambahkan rezeki atau tambahkan pendapatan dengan cara yang halal. Saya selalu sebut kepada mereka, dan kita beri macam-macam lah. Saya selalu beri nasihat kepada mereka, kalau mereka hendak meniaga, kita cuba bantu mereka walaupun dia dah kerja. Kalau nak kerja yang kedua, kita bantu. Kalau dia nak macam-macam, kita buat lah. Tak betul kan? Jadi dia datang kaedah, lepas tu beli kereta boleh sampai pinjam 9 tahun, 12 tahun. Credit card mudah. Saya kata please lah, you know, you must live within your means. Kalau you tak live within your means, akhirnya masyarakat muda ni akan jadi banyak contoh lah. American youth, they are in debt till they die. You want that for Malaysian youth? I don't want that. So we got to educate lah, beritahu. Dato' Sri, pasal cyber troopers, UMNO juga ada cyber troopers. Setakat mana dia boleh meningkatkan image UMNO dalam tempoh? Dia sekarang ni, kadang-kadang bila kita tengok cyber internet ni, orang pun kadang dah bosan baca banyak pembohongan. Dia dah balik kepada media cetak. Dia dah balik kepada television. Dia dah balik kepada media-media radio. Why radio is very popular now? Because orang dah mulai tahu dah. Kadang-kadang benda yang tak ada diadakan, benda yang tak betul, dia gambar, dia adulterate, macam-macam dia buat.
Jadi ini telah menghakiskan kegunaan ataupun kepercayaan masyarakat terhadap media elektronik, especially through the internet dan Facebook dan juga Twitter dan sebagainya. Inilah kita memang ada, tapi kita minta supaya dia cerita yang sebenar. Jangan bawa fitnah lah. Bukan kita nak jadi macam setengah-setengah orang. Barangkali dia tak ada kerja, dia ada waktu, dia duduk, dia main lah internet. Dia tak ada kerja. And wasting his time actually. The time which is wasted on the internet, he should use the time for him to earn a living. Dia tu dalam internet, lepas tu dia pergi jumpa orang, dia start pau sana, pau sini. Sampai bila? We know this character. Memang ada dah. Memang ada. We have our team, but kita punya advice is just buat yang sebenar, cerita yang sebenar lah. Pasal Satu lagi, sebelum menjelang pilihan raya ni juga kita dah mula lihat saling cabar-mencabar untuk bertanding di kawasan yang dia anggap dia kuat dan sebelah sana pun anggap dia kuat. Jadi apakah benda ni sengaja dicetuskan khususnya untuk menimbulkan perdebatan kepada pembahas-pembahas menjelang inilah Siapa yang cetuskan? khususnya untuk dia masalah sekarang ni, macam dia kata dia mencabar untuk bertanding tempat PM semua kan. Tak, macam dia sekali dia kata election. Kenapa Datuk Seri Najib lambat-lambatkan election? Takut. Saya nak tanya, siapa yang nak suruh election cepat ni? Siapa yang kata election akan diadakan kerana Datuk Seri Najib mesti dapat mandat baru? Pembangkang, dia mulai. Dan kita ikut-ikut, kenapa? Kita ada 5 term, ada 5 tahun kan? Tunggulah. Memang betul Perdana Menteri boleh panggil bila-bila waktu. Tapi tak semestinya dia panggil hari ini, tak semestinya dia panggil semalam, tak semestinya dia panggil bila dia ambil alih daripada Pak Lah. Tak. Itu terpulang pada kita, bukan kita takut, tapi kita tahu kaedah ni, kita tahu sekarang ni dia bermain-main dan dia nak perbodoh-bodohkan kita. Cuba Datuk Najib itu hari dia ambil alih dengan Pak Lah, dia straight away dia bubar parlimen. Saya nak tanya, 4 kawasan Selangor, Perak, Kedah dan Pulau Pinang, dia akan adakan election, state election. Saya boleh kata tentu tak. I can tell you tentu tak. Dia nak perbodoh, nak permain kita pun tahu. Terus too soon buat. Baru 2 tahun lebih nak buat ada parlimen. Jadi ini nak adakan pilihan raya. Dia yang cetuskan. Begitu juga macam sekarang ni yang start mengatakan dia ni nak mengadu domba kawasan ni. Kalangan nama pun ada. Ada yang jual nama, kononnya dia wakil Perdana Menteri, turun ke bawah nak cari calon. Itu bohong. Wakil Timbalan Perdana Menteri, perapi apa aku tahu, bohong. Nama aku boleh jual. Pasti usaha aku turun bawah cek. Lepas tu dia nak ni. Ini jadi masalah. Ini masalah. Jadi saya mintakan supaya kita guna akal kita lah. Kita semua makhluk Allah SWT telah diberi otak yang boleh berfikir. Tiap makhluk Allah SWT otak boleh ada otak. Hanya manusia yang boleh berfikir, boleh mencipta dan boleh membuat apa yang dia nak buat. Kalau otak kambing tak tahu sedap makan, tak tahulah. Otak lembu sedap makan, dia tak, saya pun tak makan. Okey, lagi Tapi pasal isu umum calon awal ke lewat ke, dia kita kalau boleh kita nak kita dah minta kalau boleh kita nak umumkan calon lebih awal. Jadi dia tak ada ketara. Jadi dia tak ada masalah calon tu umum lebih awal sikit ke. Jadi dia calon tu dah boleh buat persediaan. Bila hari 2 hari nak bertanding, 2 hari lagi, 3 hari lagi baru umum calon ni jadi masalah, kelang kabut kan. Jadi kita tak nak kelang kabut. Ni kita tahu ada baiknya, ada dan tak baiknya. Tapi saya berkeyakinan bahawa lebih baik kalau kita dapat calonkan lebih, beri nama yang lebih awal lah. Tapi terpulang kepada presiden, saya bukan presiden parti.